Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bertemu dalam kuliah maghrib ini. Mudah-mudahan diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuliah kita pada malam ni seperti biasa kita sambung pengajian kitab Matan Safinatun Najah, Fiqh Mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan malam ni kita masuk kepada fasal yang seterusnya, iaitu yang berkaitan dengan haid, nifas dan juga bersuci daripada haid dan nifas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, faslun aqallul haidi yaumun wa laylatun wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktsaruhu 15 yauman bilayaliha. Sekurang-kurang tempoh haid, yakni sehari semalam. Tempoh kebiasaannya 6 atau 7 hari. Sebanyak-banyak tempohnya ialah 15 hari 15 malam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, khususnya muslimat, antara perkara yang wajib kita ambil perhatian ialah masalah darah haid wanita. Kerana masalah darah haid wanita, masalah nifas wanita tercabang daripada masalah ini, terkeluar daripada masalah haid ini hampir dekat dengan 100 masalah. Kalau nak kira waktu iddah pun guna pakai haid. Nak kira bila nak berpuasa pun pakai haid. Nak kira bila nak semayam pun pakai haid. Dan banyak lagi hukum hakam yang berkaitan dengan haid, nifas dan juga istihadah. Pada asalnya belajar hukum haid, nifas dan istihadah ini wajib ke atas tiap-tiap individu yang perempuan. Mana-mana orang Islam yang jantinanya perempuan, dia wajib belajar hukum haid dan nifas. Wajib belajar ketika mana dia sudah mencapai usia baligh. Tetapi sunat sebelum dia baligh, dia belajar. Jadi maknanya belajar awal lah. Sebab dah baligh, dah datang darah haid, dah baru nak belajar, pening lah kepalanya, susah. Tapi hukumnya wajib belajar ketika baligh. Tapi sunat kita belajar awal. Tetapi takdir kata dia tak belajar dan dia tak tahu masalah berkaitan dengan haid dan nifas, maka tuan-tuan semua, seorang perempuan tu dia berdosa. Dia berdosa. Dia berdosa kerana dia tidak belajar. Apabila dia berkahwin dengan seorang suami dalam keadaan dia jahil ilmu haid, nifas dan istihadah tadi, maka wajib pula ke atas suaminya mengajarkan ilmu haid, nifas dan istihadah. Tuan-tuan ada kat depan ni suami orang. Tuan-tuan wajib ajar kepada isteri hukum haid, nifas dan istihadah. Hak ringkah-ringkah dia banyak. Bahkan kalau dikarang bab haid, nifas, istihadah satu jilid tebal pun tak habis lagi. Cuma hak ringkah-ringkah, hak asas, tuan-tuan sebagai seorang suami wajib menyampaikan ilmu haid, nifas dan istihadah ini kepada isteri. Ini tanggungjawab suami. Tanggungjawab suami menjaga isteri dari masuk ke dalam api neraka. Besok-besok kalau tidak diajar kepada isteri dan isteri itu jahil, tak tahu benda ni, maka antara orang yang akan disoal di akhirat besok-besok ialah suaminya. Maka malaikat tanya, kenapa engkau tak ajar isteri engkau haid, nifas? Ini kan tanggungjawab engkau sebagai seorang suami, mendidik isteri. Antara didikan yang wajib kita sampaikan ialah menyampaikan hukum haid, nifas dan istihadah. Nabi SAW menyebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati.
Semua daripada kamu pemelihara. Dan kamu akan ditanya tentang orang yang kamu pelihara, rakyat di bawah kamu. Kalau kamu seorang suami, rakyatnya isteri. Kalau seorang bapa, rakyatnya anak-anak. Kalau seorang pemimpin, rakyatnya orang yang kita pimpin. Kalau seorang ketua negara, rakyat yang berada di dalam negara kita, semua itu akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan semua, tuan-tuan jangan kata saya lelaki saya tak perlu belajar. Banyak ustaz, buat apa belajarnya? Ini hijau orang perempuan. Tak. Memang asalnya orang perempuan, tapi bila kita ada orang yang kita wajib jaga, kita kena tahu. Jadi di sini disebutkan yang asas sekurang-kurang darah haid itu adalah 24 jam sehari semalam. Dan paling maksimum ialah 15 hari 15 malam. Dan kebiasaannya 6 atau 7 hari. Baik. Kalau seorang perempuan setiap harinya dia datang darah haid selama 1 jam, daripada pukul 10 sampai pukul 11 pagi habis, dia tak keluar je. Besok pun sama, kata ni buat misal je. Dia datang pukul 10 sampai pukul 11 dia tak datang lah. Pukul 10, pukul 11 tak datang. 1 jam setiap hari sama selama 7 hari. Selama 7 hari tuan-tuan semua. Bila cukup 7 hari, genap 7 hari, dia pun berhenti darah haid tu tak datang dah, tak datang. Maka muslimat ni dia mandi. Lepas dia mandi, apa dia buat? Dia pun start semayang. Dia semayang. Hari ke-7 tu dia semayang, ke-8, ke-9, ke-10 dia semayang. Tanpa dia sedar, sebenarnya bukan sekadar semayang hari ke-7 dia wajib semayang. Hari pertama sampai hari ke-7 yang dia tinggal tak semayang itu pun wajib diqadha. Kenapa wajib diqadha? Sebab darah yang keluar itu bukan darah haid. Sebab darah itu baru dicampur baru 7 jam. 1 hari 1 jam. Campur 7 hari 7 jam. Sekurang-kurang minima darah haid adalah 24 jam. Darah yang keluar tadi bukan darah haid, ini darah istihadah. Darah istihadah kena semayang. Maka dia kena qadha balik semayang yang dia tinggal 7 hari. Kerana pada waktu dia keluar tu dia tak tahu ini darah istihadah, sebab darah keluar darah haid lah anggapan kita pun tak semayang. Tak ada masalah. Tak semayang. Habis sampai 7 hari dia berhenti terus. Kita start semayang hari ke-7 saja. 1 sampai 7 yang tinggal tadi tak qadha. Bermakna 7 hari dia tak semayang. Tapi dia tak tahu. Pasal apa dia tak tahu? Sebab dia tak tahu masalah haid. Minima haid tu 24 jam baru boleh panggil darah haid. Kalau tak cukup syarat 24 jam, maka dia tak boleh panggil darah haid, dia panggil darah istihadah. Maka darah istihadah kena semayang. Jadi kata ulama, kebarangkalian inilah yang menyebabkan antara punca orang perempuan ramai dalam neraka. Di mana ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj, Nabi SAW menyebutkan ittala'tu lailata usriya bi fara'aitu fin nari fa aksaru ahliha an-nisa'u, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat pada malam yang Isra Mi'raj aku ke dalam neraka. Fara'aitu aksara ahliha, maka aku lihat kebanyakan ahli neraka itu an-nisa'u, perempuan. Perempuan banyak duduk dalam neraka. Kalau jenis jantinanya perempuan. Jadi tuan-tuan muslimat khususnya jangan marah kat saya. Ustaz, pasal apa kami duduk dalam neraka banyak ni? Itu Nabi SAW beritahu. Jadi antara sebabnya kata ulama, sebab kadang-kadang orang perempuan sendiri pun tak tahu masalah diri dia yang berlaku tiap-tiap bulan.
Jadi kalau kes macam tu tuan-tuan semua 7 hari. Kalau 7 hari sebulan, 7 hari sebulan, berapa banyak tak sembahyang? Itu satu bab. Tu. Kemudian kalau perempuan tadi dia keluar darah, dia keluar melebihi 15 hari. Masuk hari ke-16, 17, 18. Bermula hari ke-16 itu dah dipanggil darah istihadah. Tak boleh lagi tak sembahyang. Kena mandi dan kena sembahyang. Kalau sampai hari 16. Tetapi ada juga yang sembahyang bermula hari 16 saja. Ini mungkin berlaku kepada orang yang datang istihadah. Sebenarnya dia bukan sembahyang pada hari 16 saja. Dia kena ada cara kiraan. Di sinilah mula pening. Kalau orang istihadah ini, dia mula payah. Bilakah nak tentukan darah haid dan bilakah nak tentukan darah istihadah? Ramai orang faham hari 16 tu istihadah, 17 tu istihadah. Bukan. Hari 16 tu maknanya garis penentu. Darah yang sebelumnya itu adalah darah haid bercampur dengan istihadah. Tetapi setakat mana hari haid, setakat mana hari istihadah, bermulanya istihadah, ini pening. Dia punya panjang masalah. Tak ada sebutlah dalam kitab ni, ringkas saja. Tapi itu masalah dia panjang. Jadi maksimum darah perempuan boleh keluar, darah haid sampai 15 hari saja. Lebih pada tu dah tak dipanggil darah haid lagi. Dan ghalib kebiasaan orang perempuan keluar darah haid ialah 6 atau 7 hari. Kemudian apabila muslimat berhenti darah haid, ini dengar elok-elok. Ramai orang kita tak buat ini. Apabila muslimat itu berhenti darah haid, dia wajib terus sembahyang walaupun dia bekerja. Sebab itu tuan-tuan semua kena bagi tahu ke isteri yang bekerja, awak hari ni agak-agak kalau nak berhenti darah haid, bawalah baju ke, bawalah towel ke, pergi tempat kerja. Mana-mana tahu takut dia berhenti waktu pukul 12 tengah hari. Bila dia berhenti pukul 12 tengah hari, ambil, macam mana nak tahu berhenti? Ambil katem bak, putih kapas, bawa masuk dalam kemaluan, bawa keluar, tak ada kesan darah. Itu makna berhenti. Sebab darah haid ni dia bukan macam air pahit, tuan-tuan semua. Dia keluar panjang macam air pahit tu. Kalau keluar macam tu, mati tu perempuan, hilang darah. Dia keluar tu nitik-nitik macam tu. Jadi kadang-kadang dia tak keluar sampai keluar pun, kita ambil putih kapas, masuk, tengok ada lagi darah. Itu makna ada darah haid. Dan darah haid ni dia ada 5 warna dia. Yang last sekali warna keruh. Keruh macam air tu tuan-tuan semua, itu pun masih lagi darah haid lagi. Keruh macam air sungai tu, itu masih darah haid lagi. Kuning pun darah haid juga. Kecuali keluar kuning, itu darah haid lagi. Dia ada 5 warna. Hitam, merah pekat, merah cair, keruh dan kuning. Jangan tengok kuning je, bukan darah haid ni kok, habis dah. Hak cakap bukan darah haid itu bukan orang perempuan, suami dia je cakap. Dah bukan darah haid ni kok, dah bukan. Mandi-mandi lah cepat kata dia. 10 hari ni kata dia. Jadi tuan-tuan semua, kuning tu darah haid lagi. Dia ada 5 warna, bukan merah saja, kuning tu masih darah haid lagi. Contoh dalam matan Minhaj dia sebut wal qudratu was sufratu minal haidi. Keruh macam air sungai dan juga kuning itulah masih lagi warna darah haid. Itu darah haid. Jadi kalau dia dah berhenti, walaupun pukul 12 tengah hari, walaupun di pejabat di office, kena mandi untuk sembahyang zuhur. Kalau dia tunggu nak balik rumah mandi, nak tunggu balik office nanti mandi, dia dah tinggal sembahyang zuhur, sembahyang asar. Sampai ke rumah mungkin sebelum masuk maghrib. Kadang-kadang lepas maghrib baru sampai ke rumah. Sembahyang maghrib tak sembahyang kalau sampai ke rumah dah isyak.
Kalau sampai ke rumah, mungkin masuk maghrib, ada lagi 2 waktu tinggal. Zuhur dengan asar. Lepas tu nak buat macam mana? Boleh kita kata, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunlah dosa. Itu ya tuan-tuan semua modal. Salah je, tak betul je. Kira malah nak buat ikut undang-undang Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa. Mana boleh macam tu. Memang betul Allah Ta'ala pengampun. Yang suruh buat macam tu pun Allah Ta'ala juga. Kita kena ingat. Memang betul Allah Ta'ala pengampun. Tapi undang-undang yang kata macam tu, itu undang-undang Allah. Allah Ta'ala yang tetapkan macam tu. Jadi kita kena mandi. Jangan tuan-tuan semua. Jadi muslimat, khususnya anak-anak, dara dan sebagainya yang kerja di office, ini kena ambil perhatian sangatlah. Kalaulah dia tak semayang tuan-tuan semua, Zuhur ngasar tadi tuan-tuan semua, balik ke rumah baru dia nak semayang, dia mandi, dia qada balik. Tuan-tuan semua, qada balik tu bayar hutang. Dosa dah ada dah. Meninggalkan semayang tanpa ada keuzuran. Dosa dah ada dah. Apa makna tinggal semayang? Tak semayang dalam waktu dia. Itu dipanggil tinggal semayang. Melainkan ada sebab. Jamak itu lain lah. Nak jamak. Semayang zuhur dalam waktu asar boleh pasal jamak. Ini tak ada sebab apa. Tak semayang dalam waktunya dipanggil meninggalkan semayang. Walaupun semayang kemudian. Semayang kemudian itu dah dipanggil qadha. Bukan makna tak tinggal semayang ni tak semayang langsung. Dah. Tinggal semayang ni tak semayang dalam waktu. Tak semayang dalam waktu kira tinggal semayang. Itu kita kena sampaikan kepada orang perempuan. Jadi kalau kita tengok yang kedua, ni yang kedua, antara punca boleh kita katakan kenapa Nabi SAW tengok perempuan ramai dalam neraka. Agak-agak tuan-tuan semualah, saya agak-agak lah. Ada tak orang perempuan mandi di ofis? Tuan-tuan kerja ofis, ada? Pernah dengar? Muslimat mandi di ofis. Mandi. Tu takkan semua orang kerja di ofis Malaysia ni semuanya berhenti haid petang belaka, malam belaka. Tak ada berhenti tengah hari langsung. Ini kena ambil perhatian. Takkan semua ofis di Malaysia ni kalau kata tak ada mandi kata, takkanlah semua mereka ni berhenti waktu malam. Balik kerja baru berhenti. Atau berhenti pagi-pagi sebelum pergi kerja, dah tak ada haid dah. Itu benda yang kadang-kadang tak boleh nak yalah mungkin boleh berlaku tapi dari segi adatnya tak ada lah macam tu. Kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan muslimat khususnya, kalau seorang tu berhenti darah haid dalam waktu asar, berhenti darah haid dalam waktu asar, maka dia kena mandi dan semayang asar. Dan dia kena qadha sama semayang zuhur. Kerana zuhur dengan asar boleh jamak. Kalau dia berhenti darah haid dalam waktu isyak, dia kena mandi dan semayang isyak. Dan dia kena qadha sama semayang maghrib. Kerana maghrib dengan isyak boleh jamak. Kadang-kadang perempuan dia bangun pukul 5 pagi. Dia cek darah haid dia dah tak ada kering. Dia pun mandi wajib. Lepas dia mandi wajib apa semua selesai, apa dia buat tuan-tuan semua? Dia semayang tahajud. Dia semayang tahajud. Betul ke tuan semua? Betul ke? Tak betul. Pasal apa tak betul? Sebab sekarang ni dia berhenti dalam waktu isyak. Apa yang paling utama dia buat? Dia kena semayang isyak. Dia kena semayang isyak. Lepas tu tuan-tuan semua, oleh kerana isyak ni boleh jamak dengan maghrib, dia kena qadha juga maghrib. Walaupun bangun pukul 5 pagi, 5.30 pagi, nak subuh dah. Kalau bangun 5.30 pagi, mandi, padahal dia tunggu semayang subuh. Masuk subuh, dia semayang subuh. Dua waktu tinggal.
Apa jadi tuan-tuan semua kalau tinggal semayang 2 waktu? 1 waktu dah cukup dah tuan-tuan semua. Dosa besar tu. Azab dalam neraka. Tapi dia tak sedar tu. Kalau dia tak tahu, dia tak belajar, tak sedar. Bangun pukul 5 pagi, 5:30 pagi, mandi, banyak, bukan banyaklah, adalah muslimat bagi tahu gitu. Mandi, bila dia mandi, dia semayang tahajud. Semayang, minta doa, minta hajat. Ya Allah, ya Allah. Tuan-tuan, dia semayang tahajud tu bukan dapat redha Allah, dapat murka Allah. Sebab dia buat benda sunat, tapi tak buat benda hak Allah Ta'ala wajib kata diri dia. Itu kena tahu. Tapi kalau berhenti haid tu dalam waktu subuh, itu mandi semayang subuh saja. Sebab subuh dia tak ada benda yang, tak ada semayang boleh jamak dengan dia. Kalau berhenti cek tu pukul 10 pagi kering, sebelum tu ada pukul 10 pagi kering, maka mandi sajalah. Dia tak perlu qada semayang sebelumnya subuh, sebab waktu yang dia berhenti tu tak ada waktu semayang. Siapa nak bagi tahu kat orang rumah ni? Ni suami, kewajipan. Disebut dalam kitab Muhimmah pada hadis. Siapa yang rajin belajar kitab Jawi, ada satu kitab nama dia Muhimmah pada hadis, cerita bab tanggungjawab suami isteri. Sebut di awal-awal tu, antara tanggungjawab suami ialah mengajarkan kepada istrinya, apabila istrinya berhenti darah haid waktu asar, wajib mandi dan sembahyang asar dan qada zuhur. Dan apabila istrinya berhenti darah haid pada waktu isyak, wajib mandi dan sembahyang isyak dan qada maghrib, kerana boleh dijamakkan 2 waktu itu. Isyak dengan maghrib boleh jamak, zuhur dengan asar boleh jamak. Boleh kan tuan-tuan semua? Balik ni kena tanya anak-anak, perempuan, isteri. Awak ni kalau berhenti waktu asar, awak mandi-mandi semayang apa? Saya semayang asar apa? Kan dah waktu asar, buat apa nak semayang hal lain lagi? Tak betul tu. Tak betul. Kena cakap kat dia, tak betul tu. Dia kena qada juga zuhur. Pasal apa pula qada zuhur? Zuhur tadi saya masih haid lagi. Asar ni dah bersihnya. Ya, tapi kerana dia boleh dijamakkan, kena qada sama zuhur. Tentang ada tanya orang rumah. Jangan nanti di akhirat besok-besok Allah Ta'ala persoalkan kita benda ni. Itu memang tanggungjawab kita. Ini mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur ulama. Bukan mazhab Syafi'i saja. Agaknya mazhab Syafi'i saja kot macam ni, payah ni. Tak, mazhab jumhur ulama. Jumhur ulama. Bukan Syafi'i saja. Habis itu dia selesai dia tu. Okey, baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, aqallu tuhri bainal haidataini 15 yawman. وغالبه 24 يوما أو 23 يوما ولا حد لأكثره. Sekurang-kurang tempoh suci antara 2 haid 15 hari. Tempoh kebiasaan suci antara 2 haid ialah 24 hari atau 23 hari. Sebanyak-banyak tempohnya tidak ada had. Jadi tuan-tuan semua, haid 1, haid 2, dia kena gap darah terakhir dengan darah yang baru nak datang ni, dia mesti gap 15 hari, barulah darah yang kedua ni boleh dipanggil darah haid. Selangnya 15 hari. Kalau tak cukup 15 hari, darah yang baru datang ni bukan darah haid. Contoh, pada 7 hari bulan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 hingga 7, perempuan tadi datang darah haid. Kemudian dia apa berhenti? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hari ke-17, hari ke-18 datang darah, baru datang darah. Hari ke-7 berhenti darah,
berhenti. Hari ke-18 datang. Selang di antara dua darah itu 10 hari. Darah yang baru datang itu bukan darah haid. Darah apa tu? Istihadah. Bermakna dia tak boleh berhenti sembahyang. Dia kena sembahyang. Tak boleh tinggal sembahyang. Boleh jadi berlaku. Mana tahu tuan-tuan semua? Orang tua biasa berlaku. Bila dia dah dekat nak menopause tu. Betul? Menopause istilah dia. Pause. Tekan. Dan nak berhenti. Pause. Jadi tuan-tuan semua dah dekat nak berhenti darah haid dan nak tamat. Dia kucar kacir. Dia mari tak menentu. Jadi kalau berlaku begitu, kena ingat. Kalau tak cukup 15 hari, darah baru datang ni bukan darah haid. Darah istihadah. Kena terus sembahyang. Kena buat macam orang istihadah. Kena basuh, kena sumbat, kena pakai cawak dan sebagainya. Sumbat kena sumbat. Itu agak susah sikitlah. Kenapa kena sumbat? Tak boleh pakai pad saja. Sebab pad tu dia bukan menahan darah keluar, dia menampung darah. Dia nak kena sumbat. Ini minta maaf lah, belajar fiqah tuan-tuan semua macam itulah. Lagipun tuan-tuan orang dewasa semua dah. Kan? Kalau budak-budak ni mungkin pening kepala sikit duk dengar sumbat tak sumbat apa benda ni. Ini dah cerita orang dewasa lah semua. Jadi dia kena sumbat supaya darah tu berhenti. Dia tak boleh pakai pad saja. Pad tu darah tu keluar masuk dalam pad. Makna dia menanggung darah, menanggung najis ketika sembahyang. Tu dia nak kena sumbat. Bila dia sumbat dia keluar sikit-sikit tu tak apa, itu dimaafkan. Itu payah tu. Ada orang tanya ustaz, payahnya dia tu. Tak tahulah, tuan-tuan tanya ustazah lah, jangan tanya saya tak reti abang tu. Saya boleh cerita je. Kan, nak cari nak sumbat, nak buat macam mana itu saya tak reti lah. Cuma teorinya macam tu. Kita tanya ustazah lah alat macam mana dan sebagainya. Kan, takkan tanya kita semua. Pening kepala kita tuan-tuan semua. Tapi kebanyakan orang yang mahir bab haid nifas ni ustaz-ustaz. Ustazah kurang. Tak tahulah. Banyak yang mengajar haid nifas apa semua ni ustaz-ustaz. Ustazah kadang-kadang dia sendiri pun celagu. Hak diri dia sendiri pun dia celagu. Habis dia tu. Kebiasaan suci antara dua ni 23 atau 24 hari. Sebab biasa orang datang darah haid 7 hari. Sebulan ada 30 hari kan. Jadi suci 23 hari baru datang balik. Itu biasa. Tapi tak ada had dia punya suci. Boleh jadi ada orang datang 3 bulan sekali datang haid, 3 bulan pula baru datang haid. Ataupun mungkin setahun sekali datang haid, kemudian tahun depan pula datang haid. Itu tak ada masalah. Ataupun tak pernah datang haid dalam hidup dia pun ada. Ada orang tak pernah datang haid. Sebagaimana diriwayatkan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha, katanya wallahu alam lah, ada riwayat katanya dia ni tak pernah datang haid. Lepas tu dia dipanggil Fatimah al-Batul. Batu tu maksudnya tak datang darah haid. Wallahu alam. Tapi maknanya ala kulli hal, maknanya tak ada masalah. Tapi kalau lambat datang darah haid, dia ada risiko lain pula. Risikonya lambat tamat iddah. Kalau bercerai lambatlah. Betul tak? Iddah orang bercerai, tuan-tuan semua, suami ceraikan isteri dia dalam dia ada haid lagi. Berapa iddah dia? 3 kali suci. 3 kali suci. Kalau haidnya datang setahun sekali, 3 tahun baru habis iddah dia. Macam mana tuan-tuan? Naya bini tu tak menikah tu. Dia nak menikah tak boleh. Hukumnya tak boleh. Mesti 3 kali suci. Walaupun 3 tahun. Dia pergi jumpa qadi. Qadi, saya nak berkahwin dah ni, kata dia. Boyfriend saya dah tunggu lama dah. Dah 3 tahun dah. Qadi tanya, berapa kali datang haid? Baru 2 kali. 2 kali tak boleh lagi. Tak cukup 3 kali suci. Itu. Pernah berlaku tuan-tuan semua. Ni cerita benar ni, ada satu orang muslimah. Dia telefon saya. Saya tak tahulah muslimah mana. Dapat kat mana nombor telefon. Dia kahwin dengan suami dia ni di selatan Thailand. Di selatan Thailand.
Dia bercerai dengan suami dia 9 bulan. Suami pertama dia bercerai 9 bulan. Kemudian dia berkahwin dengan suami kedua ni dalam tempoh 9 bulan. 9 bulan lepas bercerai, dia pergi kahwin di Thailand. Tu imam Thailand pun tak cek dah tamat ke tak tamat. Bagi tahu 9 bulan, okey kok, kata dia. Perempuan ni dia ada masalah haid. Haid dia tak teratur. Dalam tempoh 9 bulan tu, dia baru datang 2 kali darah haid. Baru 2 kali baru. Dia ada masalah. Ada orang macam tu tuan-tuan semua. Kalau tuan-tuan yang ada kerja doktor, tuan-tuan tahulah. Dia ada masalah. Ada orang tak datang haid kerana menyusu. Dia menyusu, tak datang darah haid. 4-5 bulan tak datang. Kenapa? Kerana dia bagi susu. Hormon tu keluar ikut susu. Jadi tak ada hormon untuk keluar darah haid. Tak datang. Ada. Jadi dia telefon, dia kata, Ustaz, saya ni menikah di Thailand, selatan Thailand. Saya menikah tu, masa saya menikah, saya baru 2 kali datang darah haid. Baru 2 kali. Baru 2 kali suci lah. Kemudian, datang darah haid 2 kali, saya pun kahwin dengan suami saya sekarang ni. Saya kahwin dengan suami saya sekarang ni. Kemudian saya pergi ke satu kuliah, dia pergi ke kuliah mana tak tahu, ustaz tu kata mesti 3 kali suci walaupun bertahun-tahun. Jadi betul ke ustaz? Pening saya ni, suami saya ni. Saya dah berkahwin sama dia. Dia tanya saya betul ke? Ya betul macam tu. Habis tu pernikahan saya macam mana? Tak sah. Kena akad nikah semula. Kena bagi tahu kat suami puan, kena akad nikah semula. Dia bagi tahu kat suami dia. Lepas tu tak lama, dah 3-4 hari lepas tu telefon, ustaz, suami saya kata ada orang bagi tahu dah sah dah. Dia malas nak akad nikah semula. Tak tahu siapa bagi tahu. Nikah pun di selatan Thailand. Kan nikah dia diam ni, nikah selatan Thailand ni. Kalau nikah terang-terang dia tak jadi selatan Thailand. Kan? Kalau di selatan tanah air mungkinlah di Johor. Selatan Thailand ni mana nikah diam-diam, senyap-senyap kot. Wallahu a'lam. Jadi kita benar berlaku. Lama dah, 3-4 tahun lepas. Dia telefon saya. Saya kata tak tahulah. Inilah hukum, tak boleh ni. Habis tu macam mana saya bersama dengan isteri, dengan suami saya? Dari segi hukum tak boleh, haram. Kena akad nikah semula. Masa puan akad nikah hari itu, puan masih dalam iddah suami puan. Orang dalam iddah tak boleh menikah. Mana boleh menikah orang dalam iddah? Hak 4 bulan 10 hari itu iddah kematian suami. Dia kira bulan. Iddah bercerai 3 kali suci. Dia tak kira bulan, berapa bulan, tahun pun. Ini kena faham. Jadi dia kalau dia menikah di Malaysia, mungkinlah tuan-tuan semua imam tujuh nikah tu cek, tanya. Mungkin, wallahu alam, saya pun tak tahu. Kan, saya bukan juru nikah. Tak pernah masuk khusus juru nikah. Di selatan Thailand pula tuan-tuan semua. Jadi kadang-kadang dia pun tak tanya banyak. Dan nak menikah, okey kita nikah. Ini kena ambil perhatian. Sebab tu saya kata tadi, daripada haid ni, daripada masalah haid ni, dia cabang keluar masalah dia tu sampai ratus. Jadi kalau tersilap langkah, habis tuan-tuan semua. Banyak masalah yang akan jadi timbul di kemudian hari. Dan yang terakhir sekali, qala al-musannif rahimahullah taala, aqallun nifasi majjatun wa ghalibuhu 40 yawman wa aktsaruhu 60 yawman. Sekurang-kurang tempoh nifas 1 percikan. Tempoh kebiasaannya 40 hari. Sebanyak-banyak tempohnya 60 hari. Maksimumnya 60 hari. Biasa dia keluar 40 hari. Tetapi dia boleh berlaku lebih cepat tamat nifas ataupun boleh sampai 58 hari, boleh. Jangan kena bagi tahu kepada orang perempuan, jangan beranggapan bahawa nifas ini mesti sampai 40 hari. Kalau tak sampai 40 hari, tak boleh nak semayang lagi. Sebab ada perempuan, dia dah berhenti darah dia pada hari ke-35. Tak keluar ada darah. Tapi dia tak mandi lagi. Duk tunggu juga sampai 40 hari.
Sebab orang tua-tua kata berpantang 40 hari. Ada yang 44 hari. Setengah tempat 42 hari, macam-macam. 40, 42, 44. Tu nombor-nombor yang disukai oleh orang Melayu. Sempang malaikat 44. Tu. Nombor 44 dia suka. Jadi tuan-tuan semua, dia tunggulah, tunggu tak mandi. 35, tunggu hari ke-40, 5 hari tak semayang. Hari 40 baru mandi, baru start semayang. 5 hari tak semayang. Inilah masalah tuan-tuan semua. Ada banyak-banyak masalah tentang orang perempuan yang berkaitan dengan haid. Dan ramai orang perempuan dia tak faham. Kadang-kadang dia ikut tradisi tok nenek dia. Kita kena pantang 40 hari. 40 hari itu pantang. 40 hari pantang apa? Itu pantang suami mungkinlah kot. Tapi pantang semayang ni tak boleh semayang. Bukan 40 hari. Selagi ada darah nifas. Kadang-kadang dia lambat berhenti. Kadang-kadang dia berhenti awal. Dah berhenti awal, mandilah. Kalau dia berhenti 20 hari, mandilah 20 hari je nifas dia. Kalau dia 10 hari sekalipun, mandilah 10 hari je nifas dia. Cuma dia boleh pergi sampai 60 hari. Itu maksudnya dia boleh pergi sampai 60 hari. Bukan bermakna mesti sampai 40 hari. Ini kekeliruan yang ada dalam masalah nifas. Bersalin, keluar darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar selepas rahim perempuan tadi kosong daripada bayi. Adapun darah yang keluar semasa sakit nak bersalin, ini bukan darah nifas. Ini darah istihadah. Perempuan sakit nak bersalin, dia masuk dalam bilik bersalin pukul 12 tengah hari. Dia sakit, keluar darah, menitik darah, pecah air ketumban dan sebagainya. Masuk Zuhur, habis Zuhur, tak semayang Zuhur. Habis masuk asar, habis masa masuk maghrib, tak semayang asar. Lepas maghrib, salin dia. Bersalin anaknya tadi. Lepas daripada dia bersalin tu tadi, keluar darah. Itu baru nifas. Tak boleh semayang. Hak tadi, Zuhur dengan asar tak semayang tadi, pas apa tak semayang? Cuba tuan-tuan ingat, isteri tuan-tuan semua, ada tak gitu? Tak semayang. Tak boleh semayang, Ustaz, sakit. Kan kita belajar semayang waktu sakit. Kalau tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, mengiring. Tak boleh mengiring, terlentang. Tak boleh terlentang, semayang dalam hati. Kan belajar semua tu semayang tu, bab semayang tu. Kalau tak boleh berdiri, semayang duduk. Tak larat juga duduk, mengiring. Tak larat mengiring, terlentang. Semayang tak boleh ditinggal selagi mana akal ada. Dia ingat lagi, akal sihat. Dalam perang pun kena semayang. Macam mana perang dalam semayang? Belajar cara kaifiat solat dalam peperangan. Satu sah baris, satu sah lagi. Bila imam depan rukuk, dengan sah yang pertama, yang belakang jangan rukuk lagi. Tunggu kawal musuh depan. Itu cara perang dululah. Perang sekarang tak boleh tuan-tuan semua. Tak. Perang dulu boleh lah pakai nak panah. Perang sekarang, duduk depan-depan gitu, pam. Dia punya peluru tu boleh pergi berbatu-batu. Sebab tu ulama kata semayang dalam peperangan ni sekarang ni mungkin hanya tinggal teori saja, belajar sebagai ilmu saja. Nak praktik dah tak boleh sangat dah. Sistem peperangan dah berubah. Peluru punya jauh begitu tu. Tak boleh dah sah depan berdiri, rokok yang belakang jaga tu. Tak boleh nak buat dah. Tapi maknanya semayang tetap kena semayang. Selagi mana ada akal. Jadi perempuan yang sakit nak bersalin tadi, dia kena semayang. Baik, kalau dia tak semayang, apa dia kena buat? Dia kena bayar hutang dengan Allah Ta'ala, kena qadha. Sekarang ni kena qadha lah semayang dia. Lagi 2 minit. Semayang ni kena qadha. Jadi kita kena balik dan tanya orang rumah kita. Awak bersalin dulu ada masa waktu tak semayang? Kalau tak semayang kena qadha, tu hutang. Muslimat pun kena ingat, ada tak masa bersalin dulu terlepas waktu macam tadi? Sebelum bersalin,
masa duduk sakit duduk dalam labor room tadi, terlepas waktu semayang macam tu. Kalau ada, ini hutang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dainullahi ahaqqu bil qada. Hutang Allah Subhanahu wa taala lebih layak, lebih utama kita tunaikan. Hutang dengan manusia pun tunai, hutang dengan Allah taala pun tunai. Hutang dengan Allah lebih utama kita tunaikan. Itulah kena ingat. Yang sebelum salin tu, sebelum keluar baby itu tadi, itu bukan darah nifas, itu adalah darah istihadah. Kemudian yang seterusnya, insya-Allah, keuzuran daripada solat. Maksudnya ada orang yang kalau dia tak semayang sampai keluar waktu, dia tidak dikira sebagai berdosa. Dia tidak dikira sebagai berdosa. Sebab apa? Sebab ada keuzuran. Apa keuzuran? Ada dua. Kalau tak ada dua ni, biasanya dosa lah. Tinggal semayang. Walaupun dia semayang selepas daripada itu. Dia semayang, tapi dia semayang selepas daripada luar waktu. Tanpa ada keuzuran. Hukumnya haram. Contohnya zuhur, semayang dalam asar. Pasal apa zuhur tu semayang pada asar? Ada sebab ke? Excuse yang dibenarkan oleh syarak? Tak ada. Jamak? Tak ada. Pasal apa? Saja-saja. Hukumnya berdosa. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, satu lembah dalam neraka, lil musallin, bagi orang yang semayang. Dia semayang. Semayang macam mana? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang semayangnya lalai daripada waktu semayang. Maksudnya zuhur waktu banyak ni, dia pergi semayang di luar waktu zuhur. Okey, insya-Allah. Wallahu alam, tu kita sambung pada kuliah akan datang. Setakat ini dahulu, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.